Selamat tengah malam Casey dan juga para pendengar Ria 897. Boleh Casey tolong bacakan pengalaman Kak Tina? Kisah Kak Tina alami ini berlaku lebih kurang 3 tahun yang lalu. Waktu kejadian ini berlaku, Kak Tina telah pun bermalam untuk beberapa hari di rumah ibu Kak Tina. Ini kerana suami Kak Tina, katanya Kak Tina, terpaksa menemani ibu, iaitu mak mertua, pergi ke seberang tambak untuk berubat. Pendengar Ria 897, untuk pengetahuan Casey, kata Kak Tina, ibu mertua banyak penyakit. Antaranya juga dikatakan ada penyakit gangguan yang dihantar oleh seseorang. Entah benar atau tidak. Tapi hairan juga, katanya pening kepala migrain. Bila berjumpa dengan doktor, doktor tidak boleh mengesahkan sebenarnya apa yang berlaku. Kadangkala pada waktu malam, dia akan telefon suami. Dan juga mungkin anak-anak yang lain mengatakan kepalanya pening dan sakit sangat-sangat. Macam-macam obat doktor telah pun dia makan, tetapi masih belum baik. Jalan yang lain adalah jalan yang dipilih oleh suami untuk berjumpa dengan seorang pakar yang agak jauh di seberang tambak. Rakan pendengar Ria 897, bila suami pergi ke seberang tambak, kakak tak boleh ikut. Sebab ada anak-anak dijaga. Kakak juga tidak dibenarkan duduk rumah. Jadi kakak tinggal bersama dengan ibu kakak. Sementara suami untuk beberapa hari dengan ibunya, ibu mertua kakak, pergi berubat di seberang tambak. Rakan MJ12, tidak pasti kenapa suami tak benarkan kakak duduk di rumah. Kakak tanya pada suami, tapi suami kata untuk beberapa hari abang bawa ibu ni pergi berubat. Abang nak kau tinggal dengan mak. Jangan duduk rumah sorang-sorang. Kakak pun mendengar kata suami. Jadi Casey, rakan pendengar Ria 897, suami 3 hari di seberang tambak. 3 hari. Tempat yang dia tujui, kalau tak silap kakak, adalah bahagian pantai timur, iaitu di salah sebuah kawasan di Kelantan. Bila ke sana, suami memandu dan memakan masa pastinya. Masa untuk berehat, masa untuk mencari tempat, dan kemudian pulang ke Singapura. Suami ambil cuti seminggu, tapi 3 hari berada di Kelantan. Malam yang pertama pendengar Ria 897, kakak berada di rumah ibu kakak. Tidur di sana. Malam yang kedua, kakak pun berada di rumah ibu. Malam yang ketiga memandangkan suami nak pulang. Kakak tak tahu yang suami akan pulang pada awal pagi atau pada lewat pagi, katanya Kak Tina. Jadi Casey, kakak pun pulang pada hari yang ketiga. Pulang ke rumah dengan anak. Anak berusia 4 tahun. Tidur sebilik dengan kakak sambil waktu yang sama menunggu suami. Cuba telefon suami tak dapat tembusi. Jadi rakan MJ12, katanya Kak Tina, kakak pulang. Bila pulang, sedang baring di atas katil. Casey, entah macam mana, sekitar pukul 1 pagi, anak kejutkan kakak. Kakak bangun, memandang ke arah anak yang berada di sebelah kakak. Kakak tanya, ada apa? Dia tunjuk. Kakut. Ejaan KAKUT. Mungkin anaknya pelat. Ya, disebut takut. Jadi dia tunjuk di belakang kakak. Lepas tu katanya Kak Tina, kakak tak nak toleh Casey. Bila anak tunjuk dengan matanya terbeliak, kakut. Meremang bulu tengkuk kakak. Rasakan di belakang ni dekat tingkap bilik macam ada sesuatu. Pendengar Ria 897, kata Kak Tina, kakak turun dari katil, tarik tangan anak, turun katil nak tidur bilik sebelah. Sedang berjalan, anak masih toleh belakang. Kakak dokong dia, jangan tengok. Kakak lekapkan kepalanya di bahu sambil kakak selawat Casey. Pegang kepala anak keluar dari bilik. Bila kakak keluar dari bilik, dengar Casey bunyi macam cakaran tau.
pada tingkap kaca kakak. Casey, kuku manusia kalau cakar tingkap kaca pun tak boleh berbunyi. Tapi ini jelas bunyinya cukup menyilukan. Kakak keluar dari bilik, tercungap-cungap nafas. Istighfar masuk bilik sebelah, buka lampu, tidur. Nak tidur atas katil pun takut. Kakak tidur di atas lantai. Sedang baring ternampak pula tingkap dalam bilik sebelah. Sebelah atas tingkap kaca boleh nampak. Kakak ambil blanket, kata beliau. Panjat, sepitkan tingkap tersebut dengan selimut supaya gelap tak nampak apa-apa pada tingkap. Baru kakak dengan anak tidur. Suami pulang sampai ke Singapura sekitar 11 pagi, Casey. Rakan MJ12. Dipendekkan cerita, setelah berbual dengan suami, mendapat tahu kisah yang sebenar. Memang benar kata suami, ibu dibuat oleh seseorang, kata pakar di seberang. Tapi katanya bila sampai di sana, benda tu tak ikutlah, sebab dia tahu ibu nak pergi berubat. Kemudian sampai sana, badan ibu kosong dan tak ada benda. Apa yang pakar itu boleh buat? Kasih ibu pendinding supaya benda tu tak boleh rasuk balik badan ibu, dan benda tu ditinggalkan. Tinggal di mana dia pergi? Dia merayap ke rumah cucu, satu-satunya cucu. Sebab adik-beradik yang lain, ada yang baru berumah tangga, ada yang belum lagi mendapat cahaya mata. Jadi benda tu singgah rumah kakak. Suami tahu, suami tak nak bilang. Masalahnya, kakak tak tahu, Casey. Terima kasih. Selamat tengah malam ya. Akan pendengar Ria 897. Terima kasih pada Kak Tina yang sudi berkongsi kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Bertemankan saya, Casey, di Ria 897 FM. Kisah berikut ini adalah pengalaman seorang pendengar yang telah pun bermandi-mandian di salah sebuah kawasan di pantai di Sentosa. Saya tak nak sebutkan pantai mana, tapi mungkin anda pernah dengar beberapa kisah tentang pantai ini di kawasan Sentosa. Mungkin anda sendiri pernah mengalami perkara yang serupa. Benar atau tidak, ingat, setiap kisah hanya satu hiburan sahaja. Berikut kiriman daripada Encik Razali. Apa khabar, Casey? Nama saya Razali. Saya ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman yang cukup menakutkan. Pengalaman peristiwa saya yang ingin saya ketengahkan ini berlaku beberapa tahun yang lalu di salah sebuah pantai di Sentosa. Waktu itu sekitar 6 lebih petang. Saya sekeluarga berada di pantai tersebut untuk memancing dan bermandi-manda di sana. Apa yang berlaku, isteri saya telah pun bentang 3 dan ada satu khemah. Kalau hujan, kita akan lari masuk ke dalam khemah untuk berteduh. Tapi bersyukur sangat, cuaca memang baik. Tapi ada benda yang tak baik berlaku pada saya. Saya dengan isteri sedang berada di tepi pantai. Anak-anak sedang bermain dengan pasir. Kemudian anak saya suruh mereka cuci tangan sebab dah nak masuk maghrib. 6 lebih petang, Casey. Saya pun mandikan anak saya, bersihkan badan mereka. Badan saya pun penuh dengan pasir. Sebab mandikan, bersihkan anak-anak. Kemudian saya hantar anak saya pada isteri. Isteri pun salinkan pakaian anak-anak. Kemudian kami duduk dan nak makan malam. Saya pun kata pada isteri, awak tunggu sekejap abang berenang las, nak bersihkan. Jadi saya berenang, Casey. Daripada tepian pantai, saya jalan sampailah air bahagian dada. Saya mula berenang hampir ke tengah pantai itu. Di pantai yang sama dah tidak ada orang lain berenang, hanya saya seorang saja. Sebab hari semakin gelap. Tujuan saya berenang ni, saya nak bersihkan badan saya yang berpasir. Sambil tu laslah sebelum hari menjadi gelap dan nak mandi pun agak susah. Saya berenang ke tengah. Sedang saya terapung-apung di atas air, kata Razali, rakan MJ12. Saya ternampak di tepi pantai ada seorang budak kecil sedang berdiri memerhatikan saya. Jarak daripada anak kecil tu berdiri dengan isteri saya memang tidak jauh.
Entah macam mana saya boleh termenung dan memandang ke arah budak itu. Beberapa saat kemudian, saya menendang kaki untuk trap water ataupun apungkan diri saya di atas air di pantai Sentosa. Tiba-tiba, Casey, saya boleh rasakan kaki saya ni, kaki kiri saya digenggam dan ditarik. Rakan MJ12, pendengar Ria 897. Kata Encik Razali, saya tenggelam dalam air untuk beberapa saat. Nasib baiklah, bila saya rasa saya ditarik, saya sempat menarik nafas yang panjang. Saya tahu saya tak boleh panik. Ini semua adalah latihan dalam tentera. Saya cuba tahan. Dalam hati yang sama, saya membaca Ayatul Kursi. Belum sempat surah habis, kaki saya dilepaskan. Terapung ke atas air balik. Dengan segera saya berenang. Sampai di tepi pantai, tercungap-cungap nafas saya, Casey. Satu, saya tahan nafas, kemudian saya berenang sepantas mungkin untuk selamatkan diri saya. Bila berada di tepi pantai, naik saya berlari. Tercungap-cungap saya dibuatnya. Bila saya duduk, anak saya tanya, "Baba, kenapa dengan kaki Baba?" Casey, di kaki saya nampak bekas tangan orang menggenggam kaki saya dan mencengkam. Ada luka-luka yang berdarah dan juga ada bekas tangan yang memegang kaki. Isteri nampak, "Astaghfirullahalazim, bang, kenapa kaki bang?" "Entahlah, abang tak tahulah. Mungkin abang terlanggar." "Abang," saya tak beritahu isteri saya, Casey, tentang saya nyaris-nyaris lemas. Beberapa bulan kemudian, saya ada mendapat email tentang ada juga pengunjung-pengunjung pantai yang mengalami pengalaman yang serupa seperti saya. Casey, saya memang bersyukur. Saya rasa kalau tidak sekarang ini, saya dah jadi arwah. Itulah pengalaman dan saya ingin nasihatkan kepada pendengar Ria. Kalau dah nak masuk maghrib ataupun kalau seorang diri, jangan kita berenang seorang diri berjauhan dari tepian pantai walaupun mungkin siang hari, sebab kita tak tahu apa yang ada dalam laut. Terima kasih, Casey, dan selamat tengah malam. Baik, pendengar Ria 897, kisah daripada Encik Razali. Bayangkan, jadi setelah dia mandikan anak, bukan dia nak berenang, tapi dia cuma last lah. Dia memang nak berenang, tapi bukan nak lama pun. Dia macam nak berenang di tengah, lepaskan keinginan nak berenang tu. Sampai tengah tu, mungkin nak return lah, nak kembali ke tepi pantai. Di situ, bila nak kembali tu, ternampak pula susuk tubuh anak kecil yang sedang berdiri, dan dia terpaku. Waktu dia termenung tu lah, kakinya ditarik. Mungkin ada benar. Saya juga pernah terima kiriman email yang email berantai yang telah pun dikirimkan dari satu orang ke satu orang sampailah pada saya. Ada gambar-gambar menunjukkan juga ada yang katakan berenang di pantai apa ni, Sentosa lah East Coast pula. Pantai Sentosa. Dan ada juga menunjukkan gambar tanda badan mereka tu seolah-olah ditepuk dan ada cap jari lah dan sebagainya. Mungkin anda pernah ada melihat gambar tersebut. Mungkin boleh kongsi di Facebook Ria ataupun Facebook DJ Casey. Dan di sini ada kiriman SMS yang saya terima, ingin saya bacakan. Datangnya daripada Sofia. Apa khabar, Casey? Kabar baik. Nama saya Sofia. Saya ingin berkongsi satu peristiwa yang menakutkan. Kisah ini berlaku katanya di sini di belakang blok rumah saya. Waktu itu saya sedang berada di jendela sambil saya berbual dengan tunang saya. Apabila saya ternampak blok sebelah, rumah saya di tingkat 4, blok sebelah tingkat 2, Casey. Rumah tu sejak saya berbual pukul 10 lebih malam, katanya di sini memang gelap, tidak ada orang dalam rumah. Tingkap kedua-dua tingkap, bilik dan tingkap dapur tertutup. Jadi rumah tu saya rasa memang mungkin dah tidur ataupun tak ada orang. Kalau dah tidur, pastinya tingkap bilik, tingkap dapur dibukalah sebab nak berangin. Tapi tingkapnya ditutup rapi. Saya pun sedang berbual-bual apabila tiba-tiba saya terperasan, Casey.
Kisi, ini satu kenyataan yang benar. Dan oleh kerana kejadian inilah, kata beliau, terpaksa saya hantar telefon saya untuk servising. Sebab saya terlepas telefon saya, Kisi, jatuh dari tingkat atas. Nasib baiklah, dia cuma skrin yang retak, tapi masih boleh digunakan. Terpaksa hantar servising. Kisi nak tahu apa yang saya nampak? Di blok sebelah, di lantai 2 ataupun di tingkat 2. Sedang saya berbual dengan tunang saya, dalam 10 lebih malam. Saya terpandang tingkat 2 tu, di bahagian tingkat bilik, ada orang berdiri. Tapi kisah menakutkan, dia berkafan. Atas diikat, lehernya diikat, sama seperti makhluk pocong. Kesi, memang benar saya nampak. Bila saya nampak, saya terpekik. Kata beliau lah terpekik kuat. Jadi, masa yang sama saya terpekik, tangan saya terlepas telefon bimbit dari tingkat 4 jatuh ke bawah. Retak cermin telefon bimbit. Saya hantar servising. Dan itulah peristiwa pengalaman yang saya takut sangat-sangat. Sekarang ini kalau saya nak berbual pun, saya akan duduk dalam bilik ataupun berada di koridor rumah. Dah tak berani Kesi. Kadang-kala bila berada di tingkat dapur, mesti terpandang rumah di tingkat 2. Rumah tingkat 2 tu rumah orang Cina kalau tak silap saya. Pernah beberapa kali saya nampaklah jiran sebelah. Tapi tak pernah berbual. Kata beliau, itulah pengalaman saya. Terima kasih Kesi dan selamat tengah malam. Wah, seram rumah Cina ada pocong Baik, pendengar Ria 897. Saya akan teruskan dengan kisah berikut ini. Ada kiriman daripada seorang pendengar, seorang rakan kita dari seberang tambak, orang Johor, kirimkan email. Tapi kisah pengalaman orang Johor bukan di Malaysia, di Singapura. Dia ada soalan, pertanyaan yang saya tak ada jawapan. Jadi mungkin anda ada jawapan yang boleh anda beritahu pendengar kita. Namanya Ida. Ida berkongsi peristiwa dan Ida kata pengalaman ini berlaku ketika dia berada di Singapura lah. Daripada rumah makcik saudaranya. Dia duduk di sana selama 3 hari. Jadi juga dia ke sana sini menaiki bas. Sebab dia dah tahulah nak pergi rumah saudara kan yang berada dekat kawasan tu. Menaiki bas, kenderaannya diletakkan di rumah makcik saudaranya. Jadi inilah kisah yang ingin dikongsi sama oleh Ida. Mungkin ada yang dapat berikan penjelasan. Kita teruskan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM bertemankan saya, DJ Casey. Apa khabar Casey? Nama saya Ida. Saya ada pertanyaan dan pengalaman yang saya alami. Saya pendengar dari JB. Dan kisah yang berlaku di Singapura semasa saya bercuti di sini selama 3 hari. Seringkali kalau saya ke Singapura, saya akan duduk di rumah makcik saya yang terletak di kawasan Chua Chu Kang. Saya juga ada saudara-saudara yang lain tinggal di kawasan Jurong, ada juga di kawasan Boon Lay. Kebanyakan di kawasan barat Singapura, kata beliau. Kisah yang ingin saya sentuh ini, apabila saya menaiki bas nombor, tak nak sebut nombor basnya, daripada pusat pertukaran bas di Boon Lay menuju ke Chua Chu Kang sekitar 11 lebih malam. Saya terperanjat apabila dalam bas tersebut hanya saya seorang saja yang berada dalam bas nombor ... Apabila berada di sebuah jalan, saya tak pasti, tapi kelihatan kiri kanan merupakan tanah perkuburan. Ada satu stesen bas. Tak ada orang tekan loceng. Tak ada orang yang tahan bas. Tapi saya hairan, katanya Ida. Apabila pemandu tersebut sampai di perhentian bas, dia hentikan basnya, membuka kedua-dua pintu depan dan pintu belakang. Saya pun tertanya, adakah bas rosak? Kalau bas rosak, saya turun, adakah saya perlu turun seorang diri? Dan saya pun takut Kisi. Jadi entah macam mana dia buka pintu untuk beberapa saat, kemudian dia tutup. Waktu yang sama, saya memandang pemandu bas dan saya dapat lihat Kisi. Pemandu bas tersebut sedang melihat saya dari cermin. Saya pula memandang ke arahnya. Dia nampak saya pandang dia tengok lain. Tutup pintu depan dan belakang dan dia berlalu pergi. Saya ingin bertanya kepada pendengar, kenapa agaknya pemandu bas berbuat demikian? Ada tak sesuatu penjelasan yang boleh dikaitkan? Saya pernah tanya
kisah ini ataupun soalan ini kepada makcik saya yang tinggal di Choa Chu Kang. Katanya mungkin dengar-dengar cerita dekat jalan tu kadangkala ada penumpang yang tak diundang. Siapa yang ada rezeki boleh nampak dia duduk di bahagian belakang. Kalau pemandu bas tidak berhenti, mungkin akan berlakunya kecelakaan. Saya dengar takut, Casey, sebab waktu itu saya duduk bahagian belakang. Itulah pengalaman dan pertanyaan saya. Terima kasih dari Ida, pendengar dan peminat dari Johor Bahru. Jadi mungkin ada yang komen pendapat pandangan, anda boleh salurkan di Facebook Ria, Facebook DJ KC. Ini di Facebook Ria daripada Siti Aminah. Katanya ini bas nombor ni kan. Dek oi, dekat situ memanglah seram. Akak setiap hari Isnin hingga Jumaat, tapi pada siang hari je naik bas. Malam hari tak berani Dari Nur Epips katanya, wajib hantu naik turun tahu kak, kalau tak nanti kena kacau. Jadi saya rasa saya pernah ketengahkan kisah ini beberapa ketika dahulu. Kisah yang agak serupa jalan ceritanya, tentang pemandu bas yang berhenti. Ada juga pemandu bas yang tak hentikan kenderaan kemudian diganggu. Sejauh mana kebenaran, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya lah. Tapi pastinya ini boleh dianggapkan sebagai satu kisah dongeng, ataupun kalau memang benar-benar berlaku, jangan duduk di belakang. Pendengar Ria 897 669 11897. Sel, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Yang lain boleh cuba hubungi saya 669 11897. Silakan dan harap anda bekerjasama. Matikan suara radio di belakang ya. Hello, selamat tengah malam. Oh, selamat tengah malam. Siapa bercakap? Siapa bercakap? Rino, okey. Rino, okey. Ya. Ini anda pernah dengar kisah tentang bas yang disebutkan tadi tu dekat kawasan? Itu tak pernah. Saya sendiri. Anda tinggal di kawasan mana ni? Clementi. Oh, jauh tu Jadi pengalaman anda, Rino, tentang apa ni? Okey, pengalaman saya 2 minggu lepas adalah masa teman saya bersanding ya. Kalau orang nampak hantu malam kan. Ini teman saya, dia bersanding, kita ambil gambar ramai-ramai. Gambar tu dah siap, kita tengok kat handphone. Ada kakak tak cantik kat sebelah je. Betul lah. Memang clear kat gambar dia, betul-betul kat sebelah. Bila kita tengok, kita ingat cerita ni kat Ini jam berapa ni? 1:30 1 petang. Siapa-siapa yang sangka kejadian ni terjadi kat Bukit Batok. Tapi tak boleh bilang berapa lah tapi memang bila saya tanya sahabat saya tu, dia cakap memang situ memang keras. Siapa pengantinnya? Kawan awak lah? Kawan saya lah. Jadi bila bergambar tu beramai tu? Bila bergambar tu dalam 10 orang ke berapa orang. Benda tu betul-betul sebelah dengan budak yang hujung sekali kat pokok. Tapi siapa yang sangka pukul 1:30 petang ada benda gitu kan. Betul dekat gambar nampak terpelanjat lagi sih. Terima kasih Bukan satu handphone ni di situ. Dua handphone pun ada gambar. Kemudian gambar tu dah post? Dah post belum gambar tu? Belum post. Saya nanti setelah itu kawan saya post kan. Okey Terima kasih Sama. Kembali. Baik, pendengar Ria 897 669 11897. Ada juga kepercayaan. Ingat, sebelum itu saya ingin tekankan di sini, misteri jam 12 hanya satu hiburan. Jangan kita percaya terikut-ikut, jangan terlampau taksub, bukan. Kita anggap seperti menonton filem seram, itu saja. Tapi di sini saya ingin bertanya pada anda, pernahkah anda mendengar bila bergambar? Saya pernah juga bergambar dengan beberapa rakan-rakan pendengar yang lain. Ada beberapa kali, jangan 3 orang, satu lagi. Ataupun, jangan 3 orang, kau keluar dululah, nanti kau ambil dengan dia. Katanya, kalau bergambar 3 sekawan, antara mereka yang bergambar tu, antara satu akan menempah maut. Adakah ini satu dongengan ataupun memang benar-benar berlaku? Sebab beberapa kali ingin bergambar dengan beberapa pendengar, mereka seringkali memberitahu saya perkara yang serupa. Bagaimana saudara? 669 11897. Kalau ada kisah, sila hubungi saya. Hello? Silakan 669 11897. Kita teruskan hiburan bersama dengan pendengar kita. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap ni?
saya Iskandar. Iskandar ada pengalaman tentang apa? Silakan. Okey, yang pertama saya nak cerita Tiga Sekawan tu betul lah juga saya pernah baca buku dia tu. Dan yang keduanya kalau dekat sini jalan popular benda yang mengganggu penumpang ke kan. Pemandu ke dekat Jalan Karak dekat Malaysia ni. Namanya Jalan Karak. Okey, kisah saya ni pasal hantu polong Okey, untuk pengetahuan ramai, hantu polong sebenarnya ni dia menjaga tuan dia. Menjaga ketenteraman tuan dia. Ni di kawasan perumahan saya, hantu polong ni. Yang di mana tuan dia ni nak meniaga, tapi dia menggunakan hantu polong. Tapi setiap hari dia perlu membeli darah ayam kadang-kadang dia kena beli ayam yang ayam hidup Dia kena ambil darah ayam tu nak bagi hantu tu makan kena. Okey. Baik. Saya kurang faham apa yang ingin disampaikan ya. Silakan 669-11897. Di sini ada kiriman daripada pendengar kita. Bernama Obek Mardi. Katanya, apa kabar KC? Juga pendengar Ria 897. Obek di sini ingin sentuh. Bulan Ramadan akan sampai tidak lama lagi. Dan ini bermakna ramai akan salah anggap. Sebelum tu Obek nak beritahu dahulu. Yang diikat, yang dirantai adalah syaitan, bukan jin. Jin akan masih berleluasa dan seringkali akan mengganggu anak-anak Adam. Jadi janganlah kita salah anggap bulan puasa tak ada hantu. Bulan puasa tak ada syaitan untuk menghasut kita. Ada nafsu dan pastinya ada kejahilan manusia yang akan membawa kita ke arah jalan yang salah. Janganlah kita anggap tidak ada apa-apa pada bulan puasa. Ingat, terima kasih, Obek Mardi. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan yang 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kita akan teruskan dengan pemanggil kita di ujung talian sebelum saya berehat seketika sebentar nanti. Hello, selamat pagi. Siapa ni? Saya hairan kenapa telefon mesti nak letak Kalau tak perlulah telefon. Apalah, nombor anda saya ada, senang je. Baik, kita teruskan 669-11897 ya, bersama dengan pendengar kita. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa tu? Saya Muhammad. Encik Muhammad, buat panggilan dari mana Encik Muhammad? Saya daripada Tua Payoh. Orang Tua Payoh. Jadi, Encik Muhammad, pengalaman Encik Muhammad nak ketengahkan ni tentang apa ni? Saya tu jam saya masih rumah lama saya kat Yunus kan. Itu jam saya mau balik lah daripada main bowling. Waktu tu saya dengan anak-anak saya lah. Kebetulan waktu tu isteri saya yang lupa anak saya dengan tidur. Jadi kebetulan ada satu nilai sendiri lah. Habis anak saya ke situ tu jatuh betul-betul dekat nyonya tu. Habis saya cakap dengan isteri saya, ambil lah tu slipper jatuh. Tapi bila dia ambil tu slipper, dia nak tengok pecat. Saya macam, sudahlah. Tapi dia pegang dengan saya lah. Saya cakap, sudahlah kan. Saya tu naik taksi lah kan. Saya pusing. Bila saya naik taksi, saya pusing. Saya nampak, betul lah. Penuhnya ni pucat lah, saya cakap kan. Saya dah sampai dekat rumah saya kat Yunus tu kan. Kali saya buka taksi lah. Bila saya buka taksi, tengok lama. Bau main satu macam lah. Dia bau busuk. Saya memang tak, sampai saya nak muntah. Saya pak, aku tengok saya cakap tak apa kita jalan. Saya cakap tak apa dah jalan. Saya kat ujung tu rumah saya tu, saya dah nampak kakak dengan diri. Dia dah nampak, saya akan dia cakap sampai naik atas. Jadi kebetulan lupa dia naik, dia ikut kita sampai ke atas. Saya tinggal 12 minit. Dia ikut saya lah. Sekali bila saya dah mandi, dah makan, pakai semua kan. Sekali bila saya nak tidur, saya sama isteri saya tengah berbual ketawa-ketawa. Sekali macam saya dengar ada orang mengilai lah. Sambung dia dia ketawa. Ya lama, dia cakap dengan dia. Saya cakap dengan dia, tak ada awak diam. Cakap dengan isteri saya diam. Saya dengar suara yang sambung tu kan.
Jadi pas saya tengok pada tingkap, alamak semua dekat luar tingkap saya tengok. Itu yang tu saya sekali, alamak tak apa dia ada dia jangan dia. Itulah pengalaman saya yang saya jumpa lah benda dekat luar rumah saya lah. Terima kasih ya. Kembali. Baik saudara, yang lain boleh hubungi saya sebentar nanti dan juga boleh hubungi saya. Ada SMS tak yang saya boleh bacakan di sini daripada pendengar kita siapa ni? Ubok lagi Kenapa tak baca SMS saya penuh Ubok, tak mula gitu Ubok yang bawah-bawah tu tak perlu saya baca. Ini akan ialah mendatangkan orang kan ialah sedih Jadi Ubok tak apalah. Dia kata tak apalah, saya tak baca semua, saya kasi awak pembayang je lah Mandangkan dia dah SMS kan. Dah sound ni susah sikit Katanya Casey, jangan takut, malam ni saya dah kunci. Yang lain-lain tak perlulah. Cubalah awak kunci benda-benda yang elok Apa yang anda rasa boleh sarankan yang patut dikunci? Kunci siapa? Kuncilah abang-abang di bulan Ramadan ni supaya tidak merokok berhenti merokok. Kuncilah orang-orang yang tak puasa ni supaya dia berpuasa lebih elok lagi Terima kasih, jumpa anda sekejap lagi. Okey saudara, KC bersama anda, kita teruskan rancangan Misteri jam 12 di Ria 897 Terjah yang Menyerlah. Terima kasih bagi anda yang sudi bersama dengan saya setiap malam menjadi teman istimewa, teman Misteri jam 12. Dan juga saya nak ucapkan selamat datang ke rancangan Misteri jam 12 bagi rakan-rakan yang baru ada juga kirimkan email pada saya, pendengar baru suka dengan rancangan ini. Dan lebih ramai yang mendengar lebih baik. Sebab apa? Lebih ramai, lebih banyak pengalaman dapat diketengahkan. Tapi apa jua, harus kita ingat, jangan kita terikut-ikut. MG12 hanya hiburan, itu saja, bukan tidak lebih dari itu. Dan sebelum itu juga lagu sahabat saya, lagu Zan Sofian lagunya Pocong. Lagu tu dah lama saya cari-cari lagu ni sebenarnya. Tapi tadi bila saya datang awal tu, sebab saya sebenarnya di tempat tugas ni sejak 9 pagi tadi saya dah ada di office di pejabat lah. Sebab tadi ada mesyuarat kemudian selepas mesyuarat pukul 1 tengah hari saya berangkat pula ke sekolah rendah Chongcheng macam itulah di kawasan Tampines Street 21, bertemu dengan para pelajar di sana untuk satu lawatan sambil belajar lah. Para pelajar kita kongsi ilmu sedikit lah dunia penyiaran bersama dengan para pelajar darjah 6. Saya sempat masuk sekolah kelas bilik darjah mereka sebab ialah rindu sangatlah, dah lama rasanya tak pijak jejakkan kaki dalam bilik darjah ni. Bila saya masuk ni teringat zaman zaman dulu time waktu sekolah ni. Ialah saya ni dulu memang cukup selenga betul. Tapi fikir balik dulu Jadi mungkin ada dah nampak gambar saya upload di Facebook saya. Terima kasih. Dan untuk pengetahuan anda, DVD Misteri jam 12 4 filem dalam satu ataupun 4 kisah dalam satu dah pun siap untuk ditempah. Sekarang ini bukan berada di pasaran, tapi untuk anda buat tempahan dahulu dari sekarang 9 sampai 27 Julai ini tempahan. Kalau tempah sekarang anda akan dapat potongan harga istimewa. Jadi dapatkan yang original, pastinya sokonglah anak seni, anak karya Singapura kita, Rafad Amza merupakan director dan juga Khairuddin Samsudin. Saya telah pun melakarkan kisahnya, saya serahkan pada Rafad daripada kisah yang saya tulis. Rafad jadikan dan juga pasukannya menjadikan skrip lah filem seram. Jadi dapatkan segera. Saya dah upload posting untuk anda buat pesanan DVD MG12. Jangan lupa dapatkan yang original dan terima kasih di atas sokongan anda. Kita akan teruskan antara email yang ada di tangan saya. Yang ini berlaku mana tadi ni? Ini dia. Ini kisah pengalaman berlaku ketika perkhidmatan negara di camp, dipanggil Gulimat Camp. Tak tahulah camp ni masih wujud ataupun dah tak ada lagi. Ya, yang ini kiriman dari Sufian berkongsi pengalaman di Gulimat Camp. Apa yang beliau alami katanya memang menakutkan beliau ketika itu. Akan saya sentuh kisah ini dan kita teruskan Misteri jam 12. Selamat tengah malam pendengar Ria. Nama saya Sufian. Saya ingin ketengahkan pengalaman yang berlaku di Gulimat Camp. Waktu itu saya menjalani perkhidmatan negara. Saya berada dalam bank.
apabila semua rakan-rakan yang katanya sedang berehat, sedang tidur, saya terjaga agak awal pagi. Saya tidak pasti jam berapa saya terbangun, kata beliau. Tapi saya nak ke tandas. Entah macam mana, lazimnya kalau saya nak ke tandas pada waktu-waktu macam ni, kata Sofian, saya akan kejutkan bangmate saya yang bernama Azril. Tapi pada hari tersebut, kejadian ini berlaku, saya tidak panggil dia. Mungkin tak tahulah, saya dah berani. Saya keluar daripada bang menuju ke arah tandas. Memang nak buang air kecil, Kisi. Sampai dalam tandas, saya pun masuk salah satu kubikel dan legakan diri saya. Saya keluar dari tandas. Apabila saya keluar dari tandas, saya terdengar dalam tandas, Kisi, perkhidmatan negara, tempat bangunan saya tidur ni, bang yang saya ada, tidak ada pelatih, tidak ada NS man, NS boy, kata Sufian. Perempuan, semuanya lelaki. Mana boleh dengar, Kisi, suara perempuan seolah-olah sedang menyanyi dalam tandas. Jadi, bila kedengaran suara tersebut, saya menjadi takut. Saya pun ingin tahu sebenarnya apa yang saya dengar. Suara tangis, suara nyanyian, kata beliau, yang saya dengar tidak begitu kuat, tapi dapat dengar perlahan saja. Dengar suara tu seperti jauh sangat-sangat. Pendengar 897, kata Sofian, saya menghampiri salah satu kubikel yang saya rasa dengar suara itu datang. Melihat ke arah pintu itu, tidak dikunci. Kalau pintu dikunci, warna merah, tapi warna hijau di luarnya. Saya tolak perlahan-lahan. Saya tolak dan tolak sampai pintu terbuka. Memang tidak nampak apa-apa. Cuma tangisan ataupun suara yang menyanyi itu hilang dari pendengaran. Oleh kerana saya rasa takut, saya pusing dan nak keluar menuju ke arah bang. Pendengar 897, kata Sufian, apabila saya pusing, depan pintu tandas KC ternampak ada susuk tubuh budak sedang berdiri. Budak kecil sedang berdiri depan pintu tandas. Tapi saya tak nampak raut wajahnya. Kenapa? Sebab budak tersebut memandang ke arah lantai. Saya dah tak tahu nak buat apa. Nak baca dalam tandas. Sekarang nak buat apa, Kisi? Rakan MJ12, saya hanya mampu berdiri dan perhatikan budak itu dari jauh. Makin lama, saya ke belakang sampai badan saya betul rapat dengan tembok di belakang saya. Saya dah tak tahu nak buat apa lagi, Casey. Tiba-tiba dari jauh, dalam bang saya, depan pintu tandas, nampak budak berdiri. Betul-betul dekat pintu bang di mana saya berdiri, boleh lihat ada seorang bangmate baru keluar, mungkin nak ke tandas. Saya tunggu dia datang. Casey, bila dia jalan di hadapan saya, Casey nak tahu apa dia buat? Saya dengar dia cakap, "Astaghfirullah." Dia pusing, lari masuk bilik. Saya masih terperangkap dalam tandas. Oleh kerana, kata Sofian, saya dah tak tahu nak buat apa lagi, saya pejam mata, saya lari. Bila saya lari depan pintu tandas, Casey tak rasa apa-apa pun yang saya langgar. Cuma hairan, ke manakah susuk tubuh budak kecil yang berdiri menghalang saya dari keluar tandas tersebut. Bila sampai dalam bang, saya ternampak rakan yang tadi keluar
Berada di atas katil, badannya bergerak kiri kanan. Saya menghampiri, saya memegang dia sampai dia terpekik. Saya tanya, kenapa dengan kau? Katanya tadi dia nak pergi tandas, dia ternampak sesuatu. Saya pun tak nak ceritakan dan saya kata tak apa, kau tidur. Dia tanya saya dari mana? Saya kata dari tandas. Kami tidur. Keesokan harinya, kami berbual panjang. Sama kisah apa yang dia nampak. Tapi nampak dari belakang, saya nampak dari depan. Mana boleh kisah, di bang kem Gulimat, ada budak perempuan kecil. Datang dari mana? Entahlah. Baik pendengar ya, itulah kisah daripada Sofian. Kem Gulimat. Masih ada lagi tak kem Gulimat tu? Saya rasa mungkin macam tak ada. Saya pernah juga lalu di kawasan tu lah. Ada juga di sini pendengar kita berkongsi pengalaman peristiwa. Yang ini daripada Kak Maya katanya, apa khabar Kesi, khabar baik. Kakak pernah beberapa kali di kolong blok rumah kakak dikejar oleh seorang makcik tua Kesi. Ini waktu kakak balik kerja malam, dan kerja malam ini hanya sementara sebab kakak kena cover kawan. Dan sebelum ini pernah berlaku beberapa tahun yang lalu kisah yang sama. Oleh kerana dah beberapa tahun kisah ini berlaku, kakak ingatkan bila kakak dapat arahan lah untuk tolong cover seorang kawan yang terpaksa ambil cuti kecemasan selama 3 hari. Kakak terpaksa kerja malam, ingatkan dah tak ada lagi Casey katanya. Bayangkan pendengar Ria 897. Jadi kata Kak Maya, bila transport hantar kakak balik, kakak keluar dari transport, tiba-tiba rasa tak sedap hati. Sejak kakak naik transport di tempat tugas, macam ada sesuatu yang tak kena. Turun dari transport, sedang berjalan Casey, tiba-tiba di sebalik salah satu tembok di kolong blok. Assalamualaikum. Astaghfirullah, kakak pusing. Nampak makcik ni Casey, kakak lari lintang bukang. Nasib baiklah lift sentiasa berada di tingkat 1, sempat masuk dalam, tekan butang. Dan Casey, membuat kakak takut ni, makcik ni walaupun dah 2 tahun tetap nak cari kakak Casey. Yang hairan, dia akan menjelma hanya selepas 12:30 malam. Bila kakak balik kerja jam 3 lebih pagi itu, dia akan tunggu. Dan malam berikutnya bila nak balik rasa takut Casey. Oleh kerana kakak terpaksa kerana tugas, kakak tak balik rumah. Pada hari yang dimaksudkan, kakak terpaksa balik rumah adik. Paginya baru kakak pulang ke rumah. Suami tahu tentang perkara ini, tapi suami boleh buat apa? Suami hanya boleh turun jemput kakak, tapi kakak kesiankan dia. Sebab dia kerja bangun kena 5 pagi. Kalau dia bangun 3:30 nak jemput kakak, macam mana nak tidur balik? Kakak hanya biarkan dia tidur. Dan untuk 3 hari itu, kakak tinggal di rumah adik. Terima kasih. Selamat tengah malam. Wah, Kak Maya ada stalker Misteri Jam 12. Kalau berani dengar, kalau takut jangan. Yang ini ada abang daripada Civil Defence terpanggil daripada siapa ni namanya? Ini bukan abang, ini kakak daripada Siti, katanya Kisi, saya seorang ahli bomba. Wah, seorang wanita bertugas sebagai ahli bomba. Pengalaman saya ini ketika saya telah pun ditempatkan di salah sebuah kata beliau ni, okey kejap sebab nak sebut tak nak baiklah, tak perlu saya sebutkan lah. Kata beliau ni di salah sebuah kawasan di Choa Chu Kang lah saya sebutkan. Ni bukan stesen bomba, bukan fire station bukan. Pam-pam je lah tak perlu sebut lah. Jadi kata Siti, waktu itu saya kena jaga front desk. Yang lain semua sedang tidur dan kami bergili-gili. Sebab apa? Kalau semua tidur, kalau ada panggilan kecemasan tak sadar, masing-masing boleh kena charge ataupun boleh mendapat denda yang dahsyat lah. Jadi giliran saya menjaga front desk. Dan waktu itu yang sama juga saya sedang buat report lah. Sebab sebelumnya pada waktu petang ada kebakaran yang berlaku. Sedang saya tulis report, tiba-tiba ada orang ketuk tingkap
tingkap, ada orang ketuk tingkap dekat tempat saya bertugas ni lah. Saya tak pasti jam berapa, tapi saya rasa selepas pukul 1 pagi, kalau tak silap saya. Jadi dia ketuk tingkap, saya tengok dia jalan lalu sampai depan pintu, dia berdiri. Jadi kata Siti, saya berada di front desk. Dari front desk untuk pergi ke tempat pintu hadapan. Pintu tu tidak dikunci. Jadi dari front desk nak pergi ke pintu tu jaraknya tak jauh KC, lebih kurang dalam 4-5 meter. Saya pun bangun, kata Siti, kemudian saya letak pen, saya tengok ke bawah. Bila saya pandang balik dekat pintu, perempuan yang ketuk pintu dan kemudian dia berjalan berdiri depan pintu, ketuk tingkap, kemudian dia berjalan berdiri depan pintu KC, tiba-tiba hilang. Saya pun pada mulanya tak fikir yang bukan-bukan, kata Siti. Saya tolak pintu, saya keluar. Kiri kanan saya tengok, tak nampak apa-apa KC. Kiri kanan tak nampak apa-apa. Jadi rasa pelik tau KC. Tak apa, saya balik duduk. Saya duduk balik, perempuan yang sama datang. Dekat tingkat ujung pula, dia ketuk. Saya terpandang. Bila pandang, dia tengok saya, dia jalan lagi KC. Depan pintu dia berdiri. Saya dah tak sedap hati. Sebab pada hari yang sama, katanya Siti, badan saya tak bersih. Oleh kerana saya rasa dah tak sedap ni, saya pun pergi masuk belakang, saya ketuk pintu lah. Budak fireman yang lain, kemudian salah seorang dari mereka bangun. Saya kata, boleh teman tak? Saya takut. Dia pun kata sekejap, dia ambil barangnya, dia keluar. Bila duduk di bahagian hadapan, KC nak tahu tak? Bahagian hadapan tu, saya dengan beliau sedang berada di luar, sedang bercakap-cakap ni. Tadi aku seram sih. Aku tengah jalan, aku tengah duduk sini, ada perempuan jalan ketuk tingkap, lepas tu berdiri depan. Saya sedang berbual ni, kata Siti sedang jelaskan. Jadi saya memandang ke arah dia, dia memandang ke arah saya. Kami berbual. Bila saya tengok dia, belakang dia tembok. Belakang saya ni adalah tempat menunggu, ada sofa. Kemudian dia tunjuk keningnya naik-naik, seolah-olah memberitahu saya sesuatu. Saya, Afsal. Dia tarik tangan saya. Oi, kau berbual pasal siapa ni? Bila saya jelaskan, tadi dekat waiting room ada perempuan tengah duduk tau. Rakan MJ12, Siti kata, saya dengan kawan saya, kami menjenguk. Katanya nama rakannya Faizal. Menjenguk, tapi tak nampak orang. Hairan KC, kalau orang tu keluar, mesti kita nampak. Pagi itu, Faizal dengan saya terpaksa jaga front desk. Kebetulan, selepas giliran saya adalah Faizal. Jadi Faizal ingatkan bila saya ketuk tu, suruh dia jaga sebab saya nak tidur. Tak, sebab saya diganggu. Terima kasih. Daripada Siti, seorang ahli anggota bomba di salah sebuah kawasan di Singapura. Baik, pendengar yang lain boleh hubungi saya. Kisah Siti saya suka lain dari yang lain. Itu dia. Kiriman ni dia bangsa saya dah menjelma lah nama Fiona DW. Gambar sama aja. Baik, kisah tadi memang menarik kisah dari Siti, ahli anggota bomba. Jarang kita dengar ada ialah firewoman yang bertugas. Tapi ini kisah dari Siti. Beliau berada di salah sebuah fire post lah. Saya tanya di Singapura, di mana tu awak fikirkan sendirilah. Kemudian gangguan tu ketuk tingkap Siti nampak dari jauh, datang depan pintu, ingatkan nak tanyalah, dia bangun Bangun tu biasalah, lazimnya kalau kita bangun kadang-kadang kan kita akan tengok meja ke depan, terlepas pandang macam tu lah, ataupun antara pandang tak pandang. Jadi bila tengok lagi dah hilang sekelip mata, boleh keluar lagi Siti terima kasih bagi mungkin ada ahli bomba yang sedang bertugas sekarang ini. Ada yang sedang bertugas, terima kasih mungkin ada yang sedang mendengar rancangan MJ12. Terima kasih kerana ialah sentiasa menjaga negara Singapura. Baik, macam-macam kisah. Ada yang di Facebook Ria ni tengok komen-komen macam-macam. Setiap kisah mesti ada yang nak komen
Ada yang kata nak mengurat lah, macam-macam Yang ini Abdul Halim Mustafa katanya, aku 3 bulan dekat CDA tak pernah pun kena kacau. Hai, aku pun punya bang sebelah kubur CCK yang aku tahu ada malaikat aja. Macam-macam Ini masing-masing lah, rezeki lah. Macam orang, aku 20 tahun memandu tak pernah pun aksiden, tapi tetap ada orang pernah kena aksiden kan, kemalangan. Jadi macam tu lah kita boleh andaikan Tapi ingat apa jua, kalau ternampak tu rezeki masing-masing. Kita terus ke hujung talian. Mungkin bersama dengan pendengar kita siapa ni? Hello, selamat pagi. Silakan 669-11897. Ya, 669-11897. Hello, selamat pagi. Silakan 669-11897. Ya, 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Ya, siapa tu? Selamat pagi. Siapa tu? Ya? Ya, saya. Siapa ni? Nama saya, nama saya betul Treng. Okey, Treng, boleh jauhkan diri jangan dengar radio Nanti takut nanti ada balikan. Okey, bagus. Pengalaman Treng tentang apa ni? Silakan. Okey, ni kisahnya sebenarnya saya nak cerita ni 20 tahun dulu. Wah, ini usia masih muda dululah Betul. Berapa tahun tu? Masa tu dekat saya dalam perkhidmatan negara, dalam polis. Kisah ni betul-betul saya nak cerita dengan Fiza pasal rahsia ni, tapi tak pernah dapat tembus. Jadi cerita ni kena gini, Casey. Casey tahu tak, lagu yang Casey main tu, lagu Jawa tu macam, macam orang nyanyi-nyanyi tu. Dan lagu macam Jawa, lagu apa, diorang kata lagu hantu lah, apalah kan. Tapi saya, masa tu saya dalam NS, saya dengar lagu ni yang macam orang lagu nyanyi lagu Jawa ni lah. Masa tu saya nak pergi tandas malam tu. Saya ni memang nakal, Casey. Masa dalam perkhidmatan negara, saya suka usik-usik orang. Nanti saya takut-takutkan orang lah, takut-takutkan budak-budak dalam camp lah kan, dulu kan. Satu hari saya nak pergi tandas. Saya pergi tandas. Saya pergi seorang masa tu. Jadi sedang saya masuk tandas tu, saya dengar macam lagu yang Casey main tu lah, nyanyi lah. Saya pun saya ingat ni budak-budak nak kakak saya lah. Masa dalam camp dulu, Casey, tandas kita tu, tandas bukan tandas pintu kayu tau. Pintu zinc tau. Pintu zinc tu, tandas dulu lah kira. Jadi masa saya dalam tandas tu, tiba-tiba saya dengar bunyi orang macam nyanyi lagu Jawa-Jawa ni lah. Saya pun tak kisah lah. Saya ingat ni kawan-kawan saya nak memainkan saya ke apa kan. Jadi, bila saya tengah masuk tandas tu, saya duduk tu, tiba-tiba kat tandas tu bunyi macam orang kerik-kerik pintu zinc tu lah. Tapi pintu zinc tu, dia kerik tu sangat mengilukan tau. Sampai saya saya tak tahan, saya kata, oi, ngilu lah saya fikir lah. Tapi masih dia main, tapi dia, daripada bawah tu dia baik kuku dia, ibarat macam orang garis kuku ke macam besi, tarik tanah zinc tu, ngek. Sampai ke atas. Dia sampai ke atas tu, saya tengok atas, saya tengok ada rambut. Orang macam orang jenguk tau. Saya pun ni mesti budak-budak nak memang saya lah, saya ingat kan. Tapi yang saya herannya, rambut dia kerenceng. Saya cakap, dia confirm nak memang lah. Saya tengok dia memang, aku tak takut, saya cakap lah. Kau ni lagi-lagi dia bunyi-bunyi, dia memainkan kuku dia dalam dia kerik-kerik. Saya bising lah. Saya kata, jangan macam gitu, ni tak boleh tahan ni. Lalu bila dia jenguk sikit, saya tengok, biasa boleh, rambut dia kerenteng, tapi mata dia punya merah. Saya cakap, apa ni? Saya cakap, kau jangan main-main lah. Saya tak takut lah. Bila dia jenguk tu, dia cakap dalam bahasa Jawa tu. Macam bahasa Jawa, dia bunyi tu. Dia cakap gitu lah. Tapi bahasa Jawa dia macam dia beralun gitu lah. Lepas tu, bila saya bangun, saya cakap saya tak takut lah. Jangan kacau-kacau lah. Pada saya dah habis buang air tu, saya bangun. Terbang dulu, dia tengok dia lari. Jadi, bila saya tanya, saya tengok tak luar, tak ada orang.
Mana siapa yang kalau lari kan saya nampak kan dia keluar kan. Saya tak kisahlah. Tapi itu pengalaman saya. Tapi saya tanya dengan kawan-kawan saya lah yang tahu bahasa Jawa lah, apa maksudnya lah. Yang dia cakap ini kan. Dia tahu apa dia cakap. Dia cakap kau tahu tak apa dia cakap. Dia cakap apa di dalam bahasa Jawa tu. Baik, kita teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda. 669-11897. Kalau ada kisah, anda boleh hubungi saya. Dan pelbagai kisah yang boleh diketengahkan dalam rancangan MG12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. 669-11897. Dan kiriman daripada pendengar kita berikut ini, kiriman SMS yang saya terima. Kiriman, ada yang kata, Kisi macam mana Oh, Kak Alima kalau nak order Okey, Kak Alima kalau nak order DVD, sebenarnya kalau kakak di internet boleh order menerusi internet. Kalau tidak, kakak boleh telefon nombor ni, namanya Ziza, 94248514, 94248514 untuk tempah DVD MG12 lah. Sebab kalau telefon awal, tempah awal sebelum 27 dapat diskaun lah. Kalau selepas tu tak boleh. Baik, kiriman daripada kisah Lin katanya. Lama uncle pun dah masuk. One story enggak lah? Okey. Saya lupa pula hari ni hari Senin. Lin, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Lin, tolong bacakan Kisi SMS saya sebab ingin tahu. Hari Jumaat lepas ni, sedang saya berdiri di depan pintu bilik, tiba-tiba betis saya rasa macam dicucuk jarum. Sakit dibuatnya. Dengan pantas kaki kiri saya mengais betis kanan sebab ni segan dengan lipas. Takut-takut mungkin lipas yang hinggap. Tetapi bila benda tu dah jatuh ke lantai, ia tak bergerak, macam keras pun ada. Saya tunduk untuk melihat dengan lebih jelas, ia dalam 2 cm berwarna coklat tanah. Macam belalang, tetapi bukan belalang. Adik saya mengangkatnya dan bawa ke dapur. Sedang saya mengemas ruang tamu, tiba-tiba betis saya yang tadinya seperti dicucuk jarum terasa pedih, sakit, panas dan berbisa. Masa yang sama, adik lelaki saya masuk dari dapur dan memberitahu saya yang dia membakar serangga tadi, tapi bila dibakar badannya merah menyala seperti kita membakar besi. Badannya hanya menjadi hitam arang, tak pecah atau tak menjadi abu. Kejadian ini pada waktu malam jam 10. Boleh tak Kisi tanyakan pakar pendengar Ria tentang benda yang mengganggu saya? Terima kasih dari Lin. Lin, saya rasa masa tidak mengizinkan. Jadi Lin boleh lungsuri Facebook Ria dan pendengar Ria yang lain boleh berikan